Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah PowerKiddy X55, konsol yang paling ramai lah request untuk saya review daripada awal tahun lagi, tapi saya tak review. Bukan setakat saya tak review je, siapa yang tanya kat saya pasal konsol ni, memang saya tak recommend untuk belilah. Bukan sebab dia tak bagus, sebenarnya PowerKiddy X55 ni antara produk yang terbaik lah daripada PowerKiddy compare to produk yang dia keluarkan sebelum ni. Dia punya performance pun sangat bagus, kita boleh main semua game klasik kat dalam ni, sampai ke PSP punya game pun kita boleh main kat dalam ni. Lepas tu dia punya size dia, saya boleh kata dia adalah konsol jenis kategori Linux punya operating system yang paling besar. Tak ada lagi yang lagi besar daripada dia. Masa mula-mula PowerKiddy announce untuk launching X55 ni, saya dah tengok dah dia punya spek dia masa tu. Memang bagi saya semua sangat okey. Cuma ada satu je masalah dia. Harga dia memang sangat tak okey. Sebelum ni harga dia hampir mencecah RM500. Pada saya konsol jenis Linux kalau dah harga nak mencecah RM500 tu memang merepek gila lah harga dia. Tapi saat saya buat video ni, harga PowerKiddy X55 ni dia dah mula turun dah. Anda boleh dapat dengan harga permulaan RM300 dekat Steam Store. Jadi kalau anda nak beli, inilah masa dia. Jadi dalam video ni saya akan tunjuklah segala benda yang patut anda tahu tentang PowerKiddy X55 ni. Tanpa berlengah lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okey, pertama sekali kita tengok dulu dia punya spesifikasi. Skrin dia bersaiz 5.5 inci jenis IPS panel dengan resolution 720p dengan aspect ratio 16:9. Chipset yang digunakan adalah RK3566. GPU ARM Mali G52. Operating system yang digunakan adalah Linux jenis Gel OS. RAM 2GB LPDDR4X. Storage dia datang dalam 3 variant. 64GB terdapat 10,000 game, 128GB terdapat 20,000 game, 256GB terdapat 30,000 game. Bateri sebesar 4000 mAh. Bateri life dia dapat bertahan sehingga 4 jam penggunaan dan pengecasan dia mengambil masa hampir 2 jam. Okey, pertama sekali kita tengok dulu dari segi saiz dia. PowerKiddy X55 ni kalau kita buat perbandingan dengan konsol yang sama kategori dengan dia, saya boleh kata dia adalah yang paling besar. Bukan saja body dia besar, skrin dia pun adalah yang paling besar, 5.5 inci. Untuk reka bentuk dia pula, dia ada sedikit sentuhan ergonomik. Yang mana kalau kita guna konsol ni, kita dapat grip kat bahagian belakang dia. Cuma bahagian grip dia ni bukan the best grip yang kita akan rasa lah, sebab dia punya grip holder ni macam tak berapa timbul sangat. Kalau kita bandingkan dengan PowerKiddy RGB Time X3, memang jauh beza lah. Dia ada grip holder yang lebih tebal dan kita dapat cengkam dengan lebih selesa. Tapi bagi saya ada grip holder sikit macam ni pun dah okey dah daripada tak ada langsung, macam dekat Trim UI Smart Pro. Beralih ke bahagian atas, dia punya shoulder button memang saya suka lah sebab saiz dia lebar, jadi selesa lah untuk kita guna. Sebab shoulder button untuk handheld console ni, bagi saya dia bukan hanya sekadar berfungsi sebagai left dan right trigger je, tapi dia berfungsi sebagai tempat untuk kita restkan jari kita. Dekat bahagian tengah dia ada reset button, lubang headphone jack, 2 port Type-C, 1 port mini HDMI output dan 1 power button. Okey, untuk bahagian depan dia punya layout button macam Nintendo Switch punya layout button, termasuk dia punya button ABYS. Cuma benda yang saya rasa pelik tentang layout button dia adalah dia punya volume button dia. Dia terpisah dekat sebelah kiri dengan sebelah kanan. Lepas tu kedudukan button dia tu pula, dia dekat sangat dengan dia punya start dengan select button. Kedudukan macam ni kalau mula-mula anda pakai, mungkin anda akan rasa janggal sikit lah, sebab bila anda nak tekan start button, mesti anda akan tersilap tertekan volume button. Tapi dalam masa beberapa jam, anda akan rasa biasa lah. Beralih ke bahagian bawah, dia ada 2 slot microSD card. Slot TF1 tempat terletaknya operating system dan slot TF2 tempat terletaknya ke semua game. Kemudian dia ada 2 stereo speaker. Dia punya quality sound dia tu biasa je, tapi audio dia boleh kata kuat lah. Untuk dia punya user interface memang sangat simple. Bila anda on je power, dia akan terus pergi pada platform game. Anda boleh tekan tepi je untuk pilih platform apa yang anda nak. Kalau anda rasa user interface dia tak berapa menarik, dia ada lagi 5 pilihan tema untuk anda tukar. Cara dia, tekan start button, pergi pada UI setting, pergi pada theme set. Di sinilah terletaknya ke semua tema. Saya bagi anda tengok satu persatu.
Okey, beralih pada performance game. Untuk game-game yang super klasik lah macam Nintendo Entertainment System, Famicom, Sega Saturn, ada beribu kat dalam konsol ni dan dah beratus lah yang saya try. Memang semuanya okey, tak ada bug issue, performance pun okey. Jadi dalam video ni saya akan lebih memfokuskan pada platform yang berat lah untuk entry level punya konsol. Saya start dengan PS1. Untuk platform PS1 kat atas, sebelum saya start, saya akan masuk ke dalam setting plug-in GPU dan saya akan on semua yang ada kat dalam setting tu untuk dapatkan grafik rendering yang lebih tinggi supaya grafik dia nampak lebih sharp. Benda ni kalau saya on, dia bukan saja apply pada platform PS1 tapi dia akan apply pada semua platform kecuali PSP dan NDS. Kebiasaannya kalau konsol yang chipset dia tak cukup kuat, bila kita on je benda ni, performance game dia akan mula nampak hiccup. Tapi untuk konsol ni, seperti mana yang anda tengok sekarang ni, untuk platform PS1 ni memang tak nampak sebarang hiccup. Semuanya memang sangat lancar. Beralih pada Nintendo 64, performance gameplay dia setakat yang saya test semuanya lancar. Saya tak jumpa serious issue lah untuk performance dia. Untuk platform Dreamcast, 90% game yang saya test semuanya boleh main dengan lancar. Tapi game yang berat macam Dead or Alive 2, dia akan ada sedikit hiccup lah, tapi dia masih lagi playable. Beralih pada platform NDS, dari segi performance memang tak ada sebarang masalah. Saya dah naik dia punya grafik rendering pun tak ada sebarang hiccup dalam gameplay dia. Dengan size screen yang besar macam ni, kita on dua-dua screen pun kita masih lagi boleh layan sebab kita boleh nampak dengan besar dan jelas. Dan platform yang last sekali, yang paling berat sekali adalah platform PSP. Performance gameplay dia berbeza bergantung pada game apa yang kita main. Sebab game dekat PSP ni, ada game yang ringan, ada game yang berat. Tapi saya boleh kata kebanyakan game yang saya dah test kat sini, yang saya dah main apa semua, memang sangat lancar. Ada game yang anda kena stay pada 1x resolution, tapi kebanyakan anda boleh up sampai 2x resolution. Dan untuk game yang paling berat sekali iaitu God of War, dia macam tak berapa nak lancar lah. Kita kena letak frame skipping untuk dapatkan best performance. Yang anda tengah tengok sekarang ni, saya letak pada 2x resolution dengan 1 frame skipping. Dan sepanjang saya test game God of War ni selama hampir 1 jam, saya boleh considerkan dia sebagai playable lah dekat PowerPD X55 ni. Okey, jadi secara keseluruhannya apa yang saya boleh kata tentang PowerKid X55 ni, dari segi dia punya build quality, dia punya design, dia punya size screen yang besar ni dengan dia punya performance gameplay dia, memang ngam dengan harga dia. Yang sekarang ni lah, kalau harga dulu memang saya tak syorkan sebab untuk harga 500 anda boleh dapat yang lebih baik daripada ni. Tapi bila harga dia dah turun ke 300, inilah masa untuk anda beli. Jadi kalau anda berminat nak beli PowerKid X55 ni, saya dah sediakan link Shopee daripada Shim Store dekat bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga menjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.